Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis pada malam ni, Pengurusi Ahli Jawatan Kuasa Karya Masjid dan seterusnya Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kerana pada malam yang mulia ni Allah himpunkan kita dalam satu taman di taman-taman syurga. Ya, dan saya percaya kita berada dalam satu ujian yang besar yang diberikan oleh Allah SWT. Wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Allah mengingatkan kita bahawa ujian ni semuanya merupakan satu pemberian daripadanya, yang baik, yang buruk. Barangkali seseorang kita merasakan ia buruk, tapi di sisi Allah ia mengandungi hikmah yang sangat banyak di sebaliknya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, pada malam ni saya bercadang nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi mutiara-mutiara indah di sebuah buku yang bertajuk Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali. Dan tentulah orang-orang yang mulia seperti tuan-tuan ahli masjid, orang salih dan salihah, tentu biasa mendengar tentang Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullah alaihi, seorang ulama tasawuf yang terkemuka, bermazhab Ahlus Sunnah dan terkemuka dalam mazhab Syafi'i dengan pandangan-pandangannya yang sangat solid. Idea yang dikemukakan melalui buku beliau bertajuk Ihya Ulumuddin sebagai contohnya menjadi teras rujukan umat Islam zaman berzaman daripada dulu sampai ke sekarang. Ini tak lain tak bukan adalah disebabkan keikhlasan yang terpancar dalam hati beliau, hingga menyebabkan buku yang mulia itu mendapat sambutan manusia di timur dan di barat, malahan dikaji oleh sarjana-sarjana yang bukan Islam sekalipun. Betapa uniknya hati itu bila ikhlas, maka Allah beri kepadanya kekuatan untuk melakukan satu introspeksi, mengkaji, muhasabah diri dan mencadang kepada kita satu jalan keluar dalam masalah-masalah yang kita lalui. Tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, kita semua tahu tentang Luqmanul Hakim. Sebagai contohnya dikemukakan kisahnya dalam tafsir-tafsir, contohnya tafsir Ibn Katsir, dan Imam Ghazali turut menceritakan dalam keajaiban hati bab Luqmanul Hakim ini. Luqman asalnya dikatakan merupakan seorang hamba. Lalu tuannya berkata kepada beliau, "Wahai Luqman, sembelih seekor kambing aku dan bawa datang kepadaku bahagian yang paling elok daripada kambing itu." Maka Sayyidina Luqman Al-Hakim telah menyembelih seekor kambing, lantas dagingnya dibahagikan kepada fakir dan miskin. Yang tinggal cuma 2 bahagian saja dibawa kepada tuannya dengan berkata, "Wahai tuan, inilah bahagian yang tuan mintakan." Apakah bahagian tersebut? Hati dengan lidahnya. Esok tuannya berkata lagi, "Hai Luqman, semalam kau dah bawa anggota yang paling baik daripada seekor kambing aku yang kau sembelih itu. Sekarang kau sembelih, wahai Luqman, dan bawa kepada aku bahagian yang paling buruk sekali daripada kambing tersebut." Luqman menyembelih kambing, membahagi-bahagikan bahagian kambing itu semuanya kepada fuqara dan juga masakin. Tapi lagi sekali beliau membawa bahagian lidah dan juga hati kepada tuannya. Dan tuannya menjadi pelik, takjub. Berkata kepadanya, "Hai Luqman, mengapakah kau bawa bahagian ini juga? Kankah aku kata bahagian yang paling buruk? Semalam ini yang paling elok, hari ini juga yang paling buruk." Jawapan Luqman, "Wahai tuanku, aku memberitahumu, ketahuilah olehmu, sesungguhnya kalau hati seseorang itu baik, maka lidahnya akan menuturkan kebaikan. Kalau hati itu rosak, maka segala yang keluar daripada mulutnya merupakan fitnah dan juga kejian, umpatan dan perkara-perkara yang buruk." Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, itu sebab Nabi kita SAW mengajar kita antara doa yang paling banyak dianjurkan untuk dibacakan, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Bukhari, iaitulah Allahumma muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ataupun Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Tahu kan tuan-tuan? Baca tahu aja doa ni. Inilah doa yang Nabi kita sering baca, sehingga Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapakah tuan banyak berdoa dengan doa ini?" Jawapan Rasulullah SAW, "Tidak ada seorang pun daripada kita melainkan hatinya berada di antara jari daripada jari-jari Ar-Rahman.
maka dialah yang membolak-balikkannya sebagaimana yang dia suka. Maka mohonlah olehmu agar ditetapkan hidayah itu dalam hatimu, kerana hati itu paling banyak berubahnya. Kata Al-Imam Al-Asfahani dalam kitabnya bertajuk Al-Mufradat, ia dinamakan sebagai qalbun kerana li syiddati taqallubihi, kerana hati itu banyak berbolak-balik. Pagi fikir lain, petang nanti fikir lain. Masa belum ada wang, berfikir dia kalau jadi jutawan nanti dia nak buat masjid. Maka ramailah jutawan yang lahir pada hari ini. Betul tak tuan-tuan? Kita kat Kuala Lumpur pun tengok saban hari orang bawa kereta mewah. Saya pergi ke kedai-kedai kereta, tengok walaupun musim PKP ni tak pengusi kereta-kereta mewah keluar, berkebut-kebut orang belinya. Siapa yang beli tuan-tuan? Tapi bila dah jadi kaya, ahlan wa sahlan wa jalan, hilang, tak nampak batang hidungnya lagi. Dulu dia berkata bukan nak ganti kapet, kita minta ganti kapet sebesar liang lahat saja. Kan banyak orang minta demo kapet sebesar liang lahat supaya mudah nak kira kan. Maka dia kata apa satu liang lahat ni, 1 meter persegi ni apa ni? Saya besok kalau jadi kaya nak derma satu masjid, bahkan masjid tu saya nak buat gitu. Tapi bila dah jadi kaya, hatinya berubahlah hati dia tuan-tuan. Maka itu sebab kalau kita lihat antara topik yang penting yang disentuh oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan begitu juga kitab Bidayatul Hidayah ni tuan-tuan. Saya syorkan kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan bacalah. Ini tak memerlukan kepada guru pun, dia boleh baca sendiri saja. Sebagai memberi keberkatan, dahulu saya belajar kitab ni daripada tuan guru saya, bekas Mufti Jordan, Syekh Dr. Nur Ali Saman Al-Qudah. Maka saya sampaikan sikit kepada tuan-tuan. Dia panggil Ijazatul Syaraf. Ini ijazah macam sanad syaraf lah. Saya baca sikit, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran dan pedoman ni. Baik, saya baca sikit saja. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas sebaik-baik makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan para sahabat baginda selepasnya. Kita ni disarankan kalau baca kitab-kitab turath supaya mendoakan untuk pengarang. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Guru-guru kita mengajar kalau kita baca kitab-kitab turath, kita doakan untuk penulisnya, kerana dengan keberkatan ilmu yang ada pada beliau, maka sampailah pada kita untuk kita manfaatkan. Kadang-kadang benda ni merupakan tutur kata biasa kita dengar tuan-tuan, tetapi keluar biasaannya kerana kata-kata itu sangat memujuk dan sejuk kepada hati kita. Inilah bukti penerimaan Allah kepada orang-orang yang hebat seperti Al-Imam Ghazali rahmatullah alaihi. Baik, ketahuilah olehmu wahai orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, menzahirkan keinginan yang benar pada diri dan rasa dahaga yang bersamatan terhadap ilmu. Jika kamu dalam menuntut ilmu itu berniat untuk bersaing dan berbangga-bangga di sebalik menuntut ilmu, mengatasi orang lain, mahu menarik perhatian manusia kepadamu, mengumpulkan harta dunia, maka kamu sedang berusaha untuk menghancurkan agamamu. Allahu Akbar. Simple je bahasa dia. Mengajar kita pokok teras dalam amalan kita, paksi hendaklah betulkan hati tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Segala benda lihat balik semula hati kita. Kita belajar ni kenapa sebenarnya? Adakah nak jadi orang yang hebat dan terkenal, nanti orang semua sanjung, nanti orang panggil orang alim, nanti orang bagi pangkat itu dan ini, nanti orang bagi gaji yang besar? Apakah sebenarnya kita punya matlamat dalam menuntut ilmu? Ni dia pokok pangkal yang kita kena betulkan. GPS mau betul tuan-tuan. Ketika diturunkan oleh Allah ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah dia jalan aku yang lurus yang Allah ajar kepada kamu, maka Nabi pun menggariskan satu di atas muka bumi dengan kayu, dan kemudian Nabi membuat garisan-garisan di sebelah garisan yang lurus itu. Ke kanan ada, ke kiri pun ada, macam tulang ikan lah lebih kurang tuan-tuan. Garis begitu, kemudian ada belah kanan, ada belah kiri. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya untuk menjelaskan kepada kita ini permulaan hidup, ini kelahiran kau, titik yang pertama, dan ini titik yang terakhir, itu kematian kau. Kau akan mati. Walau hebat macam mana sekalipun seseorang itu, dia tidak akan menungkat langit untuk mengatakan dia penting, dia orang perlukan dia. Tanpa dia dunia tidak bergerak. Tidak tuan-tuan, dunia tetap akan bergerak walaupun kita tiada. Hebat macam mana sekalipun kita. Maka luruskan niat kita, betulkan niat kita.
Kerana kalau kita lihat dalam garisan yang Nabi tunjukkan itu, andai kita condong sedikit berapa degree pun, maka kita tidak akan menuju ke natijah yang dikehendaki. Kerana itu kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan lurus jalan lurus ni kata ahli fizik, dia adalah jarak yang paling dekat di antara dua titik. Kalau kita lihat jarak yang paling dekat di antara dua titik adalah garisan lurus. GPS mau betul. Kan kita nak tolak datang daripada Kuala Lumpur ke masjid tuan-tuan ni, saya orang Melaka tapi tak tahu juga kat mana yang molek ni. Tak GPS, tuan pengurusi bagi, terus dapat sampai tepat pula tu. Tak ada buang masa banyak, buang minyak dan sebagainya. Adalah sekali-sekala mungkin kita bawa kereta ni, kita turun isi minyak ke, beli air ke untuk minum di R&R itu, kemudian naik balik semula ke atas landasan. Itulah dia kehidupan manusia yang memang tidak sunyi daripada kelalaian. Kan? Itu sebab ada seorang sahabat bernama Hanzalah. Beliau ni bersama dengan Nabi, rasa segar imannya. Kemudian dia pulang kepada keluarganya, isteri, anak-anak, buat lawak jenaka, ketawa, terbahak-bahak. Kemudian dia rasa bersalah pula. Dia pun keluar daripada rumahnya dengan berkata, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah menjadi seorang munafik. Kerana tadi dengan Nabi bukan main lagi dia. Balik bersama keluarganya gelak ketawa besar dia. Maka nampaknya ada ciri-ciri munafik pada Hanzalah. Dia mengatakan dia munafik, tuan-tuan. Begitu bimbangnya para sahabat seandainya mereka menjadi orang munafik. Lalu bila dia keluar dari rumah, Abu Bakar melihatnya. Abu Bakar berkata, "Pasal engkau kata kau munafik, wahai Hanzalah?" Hanzalah menjawab, "Wahai Abu Bakar, tadi aku dengan Nabi aku bukan main lagi. Tiba-tiba aku pulang ke rumah ada lain pula jadi cerita ni." Abu Bakar kata, "Kalau begitu aku pun sama juga." Bimbang mereka. Akhirnya bila bertemu dengan Nabi, Nabi mengatakan itu adat, itu biasa. Hadhihi sa'atun wa tilka sa'atun. Ada ketikanya memang kita rasa iman kita kuat. Ada rasanya ada waktu iman kita menjadi lemah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bersama anak, bersama isteri, kita bergelak ketawa, bersama adik-beradik pada hari raya, pada hari perkahwinan sebagai contohnya. Kan? Betul tuan? Betul ke tuan Imam? Jadi itu kadang-kadang ada kelemahan-kelemahan yang berlaku. Tapi betulkan diri kita balik semula. Itu sebab tuan-tuan, bicara tentang hati ini menjadi fokus yang penting dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam doa Nabi SAW. Dalam cerita Luqman, sebelum Nabi kita dibangkitkan lagi, sudah menjadi satu agenda penting orang-orang saleh untuk pastikan dirinya berada dalam keadaan yang istiqamah. Bila sebut istiqamah, itu hati, tuan-tuan. Istiqamah itu hati, memerlukan daripada hati kita supaya mempunyai satu landasan yang jelas dan dapat bergerak di atasnya. Itu saya sebutkan tadi bahawa mustaqim, garisan lurus, adalah jarak yang paling dekat di antara dua titik. Kalau kita menyerong ke kiri, ke kanan sikit, maka kita akan lagi daripada titik hujung yang kita nak pergi itu. Kelekas kena balik-balik semula di atas jalan yang lurus tadi. Jadi tuan-tuan, Imam Ghazali berkata, kalau kau lihat dalam catatan para ulama salafus salih, mereka mengatakan bahawa hati ini dia kadang-kadang ditimpa penyakit, tuan-tuan. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hati itu kadang-kadang menjadi sakit. Kita Melayu sebut bukan sakit hati, dia hati yang sakit. Kalau sakit hati ni kerana buatan orang. Tapi kalau hati sakit ini satu isu besar, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana Allah menyatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak yang ramai, melainkan orang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat sejahtera, qalbin salim. Qalbun salim maksudnya apa, tuan-tuan? Hati yang istiqamah, hati yang bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Hati yang merasa sayu bila dia jauh daripada Allah. Hati yang rasa kering kalau dia tidak dapat melakukan amal saleh. Jadi kata Imam Ghazali dalam lanjutan kata-kata ini, sebenarnya kalau engkau mengkaji kajian para ulama salafus saleh, mereka berkata bahawa hati ini berubah-ubah. Kadang-kadang orang itu nampak amalannya hebat, seperti diceritakan Imam Qurtubi, Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam bukunya bertajuk Zawajir, bahawa di satu tempat di Mesir ada seorang muazzin masjid, Bilal. Kerjanya mengumandangkan azan. Dulu nak mengumandangkan azan kena naik atas menara yang tinggi tu, maka satu kampung boleh mendengar suaranya. Biasanya orang dipilih menjadi muazzin ni orang yang suaranya kuat.
Maka naiklah dia di atas menara itu. Dalam perjalanan naik ke atas menara itu, matanya lontarkan di bawah. Di Mesir kalau kita pergi, masjid dan juga gereja bersebelahan. Walaupun orang Kristian tak ramai pun kat Mesir, tak sampai 10% pun, tapi mereka mempunyai kewujudan yang signifikan dengan orang Islam. Gerejanya banyak. Kalau kita pergi ke Tur Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu itu, ada gereja besar kat situ, Ortodoks, besar, sangat besar. Ya, mereka, maknanya orang-orang Mesir, kita tak boleh nak beza antara Muslim dengan Kopti ni maknanya orang Kristian, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi si muazzin ini naik ke atas menara masjid itu untuk mengandangkan azan. Dalam perjalanan menaiki ke tempat yang tinggi itu, nampaklah dia di sebuah rumah dekat dengan masjid seorang budak perempuan, anak dara, yang tidak berpakaian sempurna, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam rumah. Maka bila dia melihat saja budak perempuan itu, matanya pun tertawan. First impression, jatuh hati dia. Tak jadi dia azan, terus turun ke bawah. Diketuknya rumah perempuan tersebut. Ini diceritakan dalam hadis, tuan-tuan. Ibnu Hajar, Al-Qurtubi, dan kisah-kisah dikemukakan oleh ulama-ulama seperti mereka adalah sangat teliti. Dia tidak bawa cerita-cerita dongengan pelipu lara. Dia bawa cerita yang mempunyai riwayat-riwayat daripada orang-orang yang siqah. Maka budak lelaki ni, muazzin yang lama mengandangkan masjid ni, azan ini kerja di masjid, dia turun tak jadi azan itu. Dia ketuknya rumah perempuan itu dengan harapan nak meminang budak perempuan itu. Terus jatuh hati. Ayah ibunya tidak ada pada masa dia mengetuk pintu rumah gadis itu. Gadis itu berkata, engkau Muslim, aku Nasrani. Aku Nasrani lah. Orang Melaka panggil apa? Serani Serani. Nasrani ya, perkataan Arab ya. Maka perempuan itu berkata, tidak boleh, engkau Muslim, aku Nasrani, aku Kristian. Dia kata, tak mengapa Islam benarkan kami untuk berkahwin dengan ahli kitab macam kau. Tak apa berlaku, wahai pemuda, engkau muazzin masjid, engkau ni orang Islam, tentu pandang kau tinggi kan. Nanti tunggulah ayah ibu aku datang, kau tanyalah kepada mereka. Ya, maka dia menunggu pulangnya ayah ibu perempuan tersebut. Dipendekkan cerita, dia meminang, ayah ibu itu menolak, melainkan dia masuk Kristian, tuan-tuan. Kami tahu Islam boleh berkahwin dengan orang Kristian, orang Yahudi dengan syarat-syarat tertentu, tapi kami tidak mahu. Kami mahu kau masuk Kristian. Maka tanassara al-fata. Mereka berkata tanassara maknanya dia masuk Kristian. Pada waktu itu, waktu kemelut kelemahan umat Islam di Mesir, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ada satu ketika orang Syiah berkuasa kat Mesir. Mereka sampai menamakan ibu negara Mesir itu dengan nama Al-Qahirah. Qahirah itu sebenarnya maksud bahasa Melayu dia pencabar, challenger, challenge. Kerana Qahirah dibuat oleh orang Syiah untuk melawan kerajaan Islam yang ada di Baghdad. Mereka namakan Qahirah. Qahirah itu bahasa Arab berarti pencabar. Mencabar apa dia? Mencabar ibu negara Ahlus Sunnah yang ada di Baghdad. Dan mereka membuat universiti Syiah besar di Mesir namanya Al-Azhar. Tuan-tuan tak tahu Al-Azhar tu universiti Syiah tu. Dia daripada Fatimatuz Zahra. Tahu ke? First time dengar ni. Universiti Azhar tu universiti Syiah itu. Sehinggalah datangnya Nurdin Az-Zanki sebelum Salahuddin Al-Ayyubi mengubah universiti itu menjadi universiti Sunni. Tuan-tuan tak tahu. Asalnya dibuat oleh orang Syiah. Universiti Al-Azhar diambil nama Fatimatuz Zahra. Zahra satu, jamaknya Azhar. Azhar tu jamak dari Zahra. Okay, orang Melaka, buat tahu Maka tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pada zaman kemelut kelemahan orang Islam di Mesir pada masa itu, maka budak lelaki ni masuk Kristian kerana jatuh hati kepada perempuan yang dilihatnya pandangan pertama. Ya, ceritakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Ibn Hajar. Ya, dan diceritakan juga oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah. Pada hari dia nak dia dikahwinkan itu, dijawab kabulkan secara Kristian, maka Allah menghina lelaki ini. Dia naik ke atas bahagian rumah mertuanya, tangga itu runtuh, jatuhlah di tempat batu-batu, mati dia dengan keadaan di leher dia ada salib. Cerita ni Imam Qurtubi bawa, Imam Ibn Hajar bawa untuk menunjukkan betapa bahayanya hati, kerana hati itu tak dirawat sepenuhnya. Udkhulu fi silmi kaffah, masuk dalam Islam itu bersungguh-sungguh.
Masuk itu kena belajar. Tak boleh dengar-dengar aja, belajar. Tak boleh ikut, belajar. Ambil peluang untuk belajar. Ya, di Melaka ni saya tahu ada banyak ustaz yang mengajar. Antaranya guru saya, Syekh Dato' Abdul Rahim, mengajar kitab hadis di Melaka kan tuan-tuan. Kitab hadis Kutubus Sittah, 6 kitab hadis beliau ajar. Pergilah tuan-tuan belajar. Kami di Kuala Lumpur nak cari orang mengajar kitab hadis pun susah. Dan beliau mendapat sanad daripada guru-gurunya di Mekah dan juga Madinah. Pergi belajar tuan-tuan. Rugi tak belajar. Ya, dulu masa saya kecil-kecil saya belajar daripada almarhum Ustaz Idris Al-Hafiz, belajar hafal Quran di Masjid Negeri Melaka satu masa. Saya tahu di sini ada ramai ustaz yang mengajar. Jadi oleh kerana hati itu tidak dirawat dengan betul, nampaknya dia bekerja sebagai muazzin, tapi hatinya tidak betul-betul patuh dan tidak subur iman dalam dirinya. Walaupun lahirnya, pakaiannya, penampilannya, azan yang dikumandangkannya, semua tidak bernilai di sisi Allah SWT. Nampak tuan-tuan? Bahayanya hati yang tidak dirawat dengan betul. Dan cerita-cerita seumpama ini berlaku berulang dalam hidup kita. Ya, kita dapat dengar di sana dan di sini. Ya, tuan-tuan dimulai kat Allah sekalian. Jadi Al-Imam Al-Ghazali berkata, bila engkau mengkaji Quran, hadis, kata Yahya bin Mu'az, ya, kata Ibrahim Al-Khawas, ini ulama-ulama besar di kalangan tabi'in, kamu akan lihat hati ini perlu dirawat supaya tak jadi seperti muazzin yang condong kepada kekafiran itu dan mati dalam keadaan kafir, su'ul khatimah namanya. Bagaimana cara merawat dia tuan-tuan? Maka Imam Ghazali berkata, tak banyak pun rawatan itu, kaedah, treatment itu, petua yang patut diambil itu. Cuma terletak pada 5 perkara sahaja. Dengar baik tuan ya. Dawaul qalbi khamsun. Merawat hati itu terletak pada 5 perkara. Yang pertama sekali tuan-tuan, qiraatul Quran bitadabbur. Baca Quran dengan penghayatan. Baca Quran dengan memahami maksud-maksud yang terdapat di sebaliknya. Baca Quran dan kena bersungguh-sungguh mengamalkannya. Kan? Jadi bila kita belajar Quran, belajar tajwid bagus, taranum bagus, tapi jangan lupa belajar tafsir. Kerana tafsir itu membawa kita memahami Al-Quran sebagaimana diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku mentadabbur surah, sebagai contohnya surah Al-Baqarah bertahun-tahun, Al-Kahfi bertahun-tahun, Al-Isra bertahun-tahun aku baca. Setiap kali aku baca, aku menemui maksud yang baru. Cuba tuan-tuan beritahu pada saya, apakah buku yang pernah tuan-tuan baca? Tuan-tuan baca 10 kali buku itu, tak jemu-jemu. Ada tak? Ataupun orang muda ada tengok movie tertentu, saya tengok movie itu 10 kali Ustaz, saya tetap nak tengok. Ada tak tuan-tuan? Tak ada orang macam tu tuan-tuan. Kita dah tengok sekali, kita takkan tengok dah. Kita rasa macam nak termuntah kalau tengok kali berikutnya. Begitu juga kalau kita baca karya agung sesiapa pun tulis, kita baca sekali, lepas tu kita rasa cukuplah, aku takkan baca dah benda ni. Ya, masa nak SPM dulu kena baca buku apa? Orang tua di kaki gunung. Sastra. Ya, tuan-tuan ni boleh kat sekalian. Tapi bila kita baca Quran, setiap kali kita baca dengan hati yang bersih, yang bersungguh-sungguh untuk memahaminya, tadabbur itu, Allah akan beri kepada kita maklumat-maklumat baru, ilmu-ilmu baru, amalan-amalan baru. Itu sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menjadi imam sembahyang subuh tuan-tuan. Sayyidina Umar sampai pada surah Yusuf, baca surah Yusuf sembahyang subuh. Panjang tuan. Sayyidina Umar sampai pada ayat innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku merayu, aku mengadu pada Allah sahaja masalah-masalah yang aku lalui. Sayyidina Umar menangis tuan. Sampai ayat itu menceritakan tentang Nabi Yaqub ribuan tahun sebelum baginda, sebelum beliau menjadi hidup. Nabi Yaqub, cerita Nabi Yaqub Allah bawakan. Nabi Yaqub mengatakan kepada Tuhannya, ya Allah, aku mengadu pada Engkau sahaja masalah aku. Andai anak-anak aku ini telah membunuh adiknya Yusuf ataupun membuangnya entah ke mana, aku tidak tahu. Nangis Nabi Yaqub sampai buta mati. Sayyidina Umar baca ayat ini, mengkaitkan ayat itu dengan dirinya. Dia terfikir, ya Allah, aku banyak masalah dalam hidup, anak-anak aku dan sebagainya. Aku serahkan kepada Engkau, ya Allah, aku tak tahu macam mana nak mentadbir mereka. Aku dah buat yang terbaik untuk mereka. Dia baca ayat itu, dia merasakan ayat itu untuk dirinya. Itu nama tadabbur. Maka Sayyidina Umar baca ayat itu, nangis Sayyidina Umar. Dan semua orang dalam masjid itu menangis bersama dengan beliau. Bila isteri yang ada di rumah mendengar tangisan suami mereka dalam sembahyang subuh bersama dengan imam mereka Sayyidina Umar, isteri-isteri kat rumah pun menangis semuanya sekali tuan-tuan. Satu Madinah menangis tuan-tuan yang mulia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala.
Ini kerana namanya tadabbur. Baca Quran itu dengan penghayatan, ia turun untuk aku, bukan untuk orang lain. Malangnya ada setengah-setengah tempat, bila berkumandang suara Al-Quran itu dibacakan, maka orang kata, ada orang mati ke? Tuan, andai dibacakan Quran dalam TV, nanti orang kata ada orang mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana berbezanya sebahagian daripada kita pada hari ini dengan orang terdahulu, Quran dibacakan ketika orang mati. Tapi Quran turun untuk orang yang hidup. Jadi ini perkara pertama yang akan menyebabkan hati kita bersih, kata Imam Ghazali dalam segala rujukan kajian beliau. Masalah ikhlas, khusyuk, semuanya hati. Riya, takabur, ujub, sum'ah, semua itu semuanya daripada hati. Maka rawat hati itu betul-betul. Yang pertama sekali, baca Al-Quran dengan kesungguhan untuk menghayati maksud dalamnya. Sebahagian daripada kita kalau cakap orang putih, Masya Allah hebat. Pernah tak kita terfikir untuk belajar bahasa Arab macam kita belajar bahasa orang putih? Nah tuan, kalau ada niat itu Alhamdulillah. Tapi jangan biarkan ia mati di tengah jalan. Jalankan, usahakan. Ambil penting terhadap perkara ni. Ramai orang baca Quran tapi tidak faham Quran. Itu sebab dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Kattani, Quran diturunkan di Hijaz. Kan? Dan kemudian diamalkan, dijalankan di Saudi, dan kemudian dihafal oleh orang-orang Maghribi, dikaji mendalam oleh orang-orang Mesir, ditulis oleh orang-orang Turki, dan saya tambah satu lagi, dipertandingkan di Malaysia ini. Hebat di Malaysia tadi. Tak apalah, mudah-mudahan esok kita dapat amalkan Quran. Jadi yang pertama sekali, tadabbur Quran untuk dapat hati yang bersih, yang disentuh oleh Imam Ghazali begitu lanjut dalam kitab contohnya Bidayatul Hidayah ni tuan-tuan. Yang kedua, kata Yahya bin Mu'az, kata Ibrahim Khawas, Imam Ghazali menyatakan perkara kedua yang boleh membersihkan hati ini duduknya pada qiyamul lail. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfa wa tab'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka orang yang membersihkan hati ini terletak pada bangun malam bertahajud. Kalau kita umur dah masuk 40 tahun, kena biasakan bangun malam, walau 40 minit, setengah jam sebelum subuh. Kalau lebih daripada 40 tahun, lebih banyaklah waktu yang sepatutnya kita lampingkan, kita luangkan masa untuk qiyamul lail. Kenapa tuan-tuan qiyamul lail tuan-tuan? Kerana Allah menyatakan dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Waktu malam bangkit supaya Allah bangunkan kamu di tempat yang mulia, yang terpuji, yang hebat. Andai seseorang daripada kita contohnya pergilah ke JPN contohnya nak buat IC, kita kena ambil nombor, masya-Allah, nombor ke 100, tunggu ada 90 orang di depan kita. Tiba-tiba oleh kerana kedudukan kita yang tertentu, datanglah pegawai itu panggil, tuan, bos nak jumpa kat dalam. Oh ya ke? Kita pun potong queue masuk kat dalam. Dia pun nak buat apa? Nak buat IC. Buat, kita duduk, dia serve air lagi, bagi air, minum, bisa sembang lagi dengan bos pengarah itu. Airnya dah siap. 15 minit dah siap. Oh je. Kalau tak tunggu kat luar tadi, mungkin 2 jam belum siap. Tengok tuan-tuan, orang muliakan di dunia. Nampak tuan-tuan? Ketua kampung, orang yang berkedudukan sebagai contohnya, orang yang dihormati, bawa kereta laju-laju ke highway, polis mentahan. Tengok-tengok, tuan, macam kenal ni, mata tak berjalan, nak gimana? Pas. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, kat dunia kita rasa begitu tinggi kalau diberi penghormatan seperti itu. Ini kan pula kalau orang yang bangun malam nanti di akhirat dijemput oleh Allah untuk duduk tempat yang tinggi, yang lebih daripada orang lain, tuan-tuan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu semua orang lari daripada orang-orang dekat dengannya. Suami lari daripada isteri, isteri tak mau tengok muka suami, anak-anak lari daripada ayah, ayah lari daripada anak. Semua tak mau dipertanggungjawabkan apa kesalahan orang padanya. Tapi orang-orang beriman ini, al-akhillau yawma idzin aduun illa al-muttaqin. Orang-orang yang bercinta kat dunia ni, ke akhirat semua memusuh, melainkan orang bertakwa saja yang bangun malam Allah beri kelebihan. Tuan-tuan ya. Lagi apa faedah bangun malam tuan-tuan? Kerana waktu malam ini dibuat kajian, tuan-tuan, kita punya sistem badan kita, kalau kita bangun waktu malam, basuh muka, mandi, bangun, maka dia akan menyebabkan sel-sel dalam badan kita aktif, tuan-tuan. Maka orang yang bangun malam ni akan selamat dari penyakit nyanyuk. Ini kajian sains dibuat.
Kerana pada waktu itu dia suruh falaknya, dia suruh sistem kejadian alam yang Allah jadikan. Dia satu magnet rezeki yang datang dan kesihatan, tuan-tuan. Lagi apa? Doa waktu itu didengari oleh Allah. Dalam hadis yang sahih Allah berfirman, ahli kursi, siapa yang berdoa aku makbulkan, siapa yang istighfar aku penuhi, siapa yang minta aku nak berikan. Itu sebab seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Abdullah bin Mas'ud, seringkali waktu malam bangun, dia tengok anak dia yang bernama Abdul Rahman. Dia berkata kepada anaknya, wahai Abdul Rahman, kalau tidak kerana engkau nak, ayah tidak bangun malam sayang. Kalau tidak engkau, ayah tidak bangun malam. Tapi teringat ke engkau ni ayah bangun malam. Kita punya anak, betul tuan-tuan, anak perempuan kita. Anak perempuan pada hari ini cabarannya, dia berkenalan dengan orang kat Facebook, dekat Insta, dekat dunia sosial yang ada, media. Kadang-kadang orang yang Penang itu kita pun tak kenal. Ada orang datang jumpa berkata sekarang anak dia dipinang oleh seorang doktor pakar dari India. Masya Allah, macam tak ada orang kat tanah Melayu ni ke? Tuan-tuan. Tapi nak macam mana anak ni doktor pakar, orang Penang doktor pakar juga. Ada pula seorang belajar di Australia, ni cerita betul tuan-tuan. Ibunya datang nangis-nangis, datang tanya pada ustaz, anak saya doktor belajar kat Australia, tak nak balik praktis kat sana. Yalah, jodohnya bukan kat sini. Tiba-tiba ada orang Penang, Nigeria ustaz, Nigerian, doktor pakar juga, belajar kat Australia juga. Allah ustaz, macam mana ustaz? Tak apalah, saya dia orang Islam, orang baik, insya-Allah. Ibu nak buat apa? Bangun malam tahajud, minta pada Allah, minta pada saya pun tak tahu nak bantu macam mana. Betul tak tuan-tuan? Dia cerita dengan kita, nangis-nangis. Balik kan kita jumpa isteri kita pun dah lupa semua. Nak doa untuk dia pun kadang-kadang kita lupa. Betul kan? Jangan harap sangat doa daripada orang, kecuali orang itu orang saleh yang betul-betul rapat dengan kita. Mungkin dia ingat. Kalau orang biasa-biasa tak ingat kadang-kadang tuan-tuan. Kata Imam Syafi'i, doa pada waktu malam itu seumpama engkau melepaskan panahmu, dia akan jadi 9/9 tepat, 10/10. Jadi ini juga boleh menyebabkan doa kita makbul dan hati kita jadi bersih. Nombor 3 tuan-tuan, hati menjadi bersih kata para ulama seperti yang saya nyatakan tadi, dengan banyak istighfar. Ucapkan astaghfirullahalazim, 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 kan? Kalau lepas asar kita ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, kan? Tahu kan? Saya tengok banyak masjid menggantungkannya. Bagus, hafalin. Lepas asar, lepas subuh. Siapa baca lepas asar, katalah dia mati sebelum subuh, masuk syurga dia. Dia baca lepas subuh, matinya sebelum asar pada hari itu, masuk syurga dia. Seperti jaminan dalam hadis, apabila dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi istighfar. Banyakkan istighfar. Istighfar yang paling berkualiti adalah pada waktu tengah malam tuan-tuan, selepas tahajud itu, waktu sahur itu. Di Madinah ketika saya pergi beberapa tahun yang lepas, saya dengar satu kuliah disampaikan di Masjid Nabawi tuan-tuan, iaitu ada pelarian datang dari Syria ke Madinah. Syria dekat dengan Saudi. Datanglah budak ini, orang muda ini dengan isterinya dan anaknya masih kecil. Mereka bekerja sebagai engineer di Syria. Datang Saudi tak ada kerja, belum dapat kerja. Duduk menyewa di bangunan tinggi ke atas, menapak naik kaki, tak ada lift. Susahnya hidup. Duit yang ada cukup-cukup makan je untuk simpanan. Tuan-tuan, orang muda ni satu hari pergi ke Masjid Nabawi, mendengar kuliah di Masjid Nabawi. Tuan guru itu bercerita tentang man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin faraja wa min kulli hammin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dalam hadis Abu Dawud. Sesiapa yang rajin istighfar, nanti Allah akan keluarkan dia daripada kesukaran kepada kesenangan, kesempitan kepada kelapangan, dan beri rezeki bersumber-sumber yang tak disangka-sangka. Tuan guru ni berkata kepada orang muda ni, kepada semua yang datang, kalau Nabi istighfar 100 kali, orang banyak dosa macam kita kena lebih daripada itu, kata tuan guru tersebut. Allah akan makbulkan hajat kita. Kalau kita dibuang kerja, istighfar banyak, Allah selesaikan. Kita berhutang, banyakkan istighfar, Allah tunjuk jalan keluar. Kita belum ada anak, istighfar, Allah beri anak insya-Allah. Maka orang muda ni pun balik ke rumah, cakap pada isteri dia. Mereka orang Syria, tak ada kerja kat Saudi. Pada masa itu Saudi buka pintu untuk orang Syria pelarian pada peringkat awal. Maka dia beritahu pada isterinya, kita kena istighfar sayang, kita kena cuba istighfar pada Allah. Tuan guru kata kena istighfar lebih. Beginilah, kita istighfar 1500 kali sehari. Kau 1500, abang 1500. Kira, kita cuba tengok apa jadi. Hari Jumaat itu, daripada kuliah sampai Jumaat depan tu, tak ada apa-apa berlaku. Dia pun pergi lagi ke kuliah tuan guru tu seminggu sekali.
Tuan guru tu cerita pula bab lain. Dia dalam hatinya terbuku perasaan, aku nak tanya tuan guru, kata itu istighfar keluarkan aku daripada kesukaran. Sekarang aku tak ada kerja. Aku istighfar nak dapat kerja, gaji 2,500 rial pun cukup lah, dia kata. Tuan, lepas kuliah dia beranikan diri dia jumpa dengan tuan guru. Tuan guru, saya tanya soalan. Ni soalan ada apa nak? Minggu lepas tuan guru kata, kalau istighfar Allah beri pada kita apa yang kita nak. Saya kena tak ada kerja kat Saudi ni. Saya istighfar minta pada Allah bukan banyak sangat, nak minta 2,500 saja sebulan rial kerja. Tak ada pun. Saya dengan isteri saya cuba istighfar 1,500 kali sehari. Tuan guru ni pun betulkan ayat dia. Nak, engkau dengan Tuhan tak boleh cuba-cuba. Engkau kata dengan aku tadi cuba istighfar 1,500 kali Dengan Allah tak boleh cuba-cuba nak. Dengan Allah kena yakin. Ya, dengan Allah kena yakin. Boleh tak tuan-tuan ni ada anak perempuan kan? Ada orang lelaki meminang anak perempuan tuan-tuan. Dia jumpa tuan-tuan, dia kata, pakcik saya nak cuba jadi suami pada anak pakcik. Boleh tak? Ha? Boleh tuan? Pelempang muka kau kan? Kau nak cuba? Mana boleh cuba? Kena yakin, betul tak kau boleh jalankan tanggungjawab? Dengan Allah kena yakin. Allahu Akbar, terkejut, dia nangis dia tuan. Dia pulang ke rumahnya, napak naik tinggi, cakap pada isinya lagi, kita silap, kita cuba dengan Tuhan. Tak boleh cuba. Yakin. Baik, hari Jumaat ni sampai Jumaat depan, kita istighfar dengan penuh yakin, mengharapkan Allah punya bantuan. Tuan-tuan sampai Jumaat berikutnya, pergi lagi ke majlis ilmu di Masjid Nabawi itu. Tuan guru tu mengajar, lepas tuan guru tu mengajar, ada seorang kaya daripada Kuwait, Madinah, banyaklah orang luar datang. Orang kaya itu kata dia ada buat jamuan, dia ajak pergi makan dekat restoran. Tuan guru ni suka tuan guru. Maka semua pergi. Ya, jamuan yang dia adakan tu. Habis jamuan itu, tuan guru tu pun berbual dengan orang Kuwait yang pakainya handsome, smart, serbannya, jubahnya. Dia cakap pada tuan guru tu, saya suka tengok kuliah tuan guru. Saya datang ke Masjid Nabawi, saya mesti dengar kuliah tuan guru. Tuan guru ni tak kenal anak-anak murid tuan guru yang nak bekerja dengan saya. Saya orang minyak. Orang minyak. Saya orang syarikat minyak. Saya ada syarikat saya sendiri. Saya nak start buat bisnes kat Saudi. Nak cuba buat kat Madinah ni. Ada tak orang nak kerja dengan saya? Budak tadi ada tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Ini ke yang Allah bagi. Dia terus pergi. Tuan guru, saya adalah graduate dalam petroleum engineering. Boleh tak bagi saya? Bagus. Mari bekerja dengan saya. Dia kerja tuan-tuan 3 bulan bersama dengan orang Bangladesh, orang apa ni, cerita betul tuan ni. Sekarang dia jadi ketua yang baik, supervisor yang baik. Waktu sembahyang dia jadi imam, bacaannya bagus. Dia faham Islam lebih baik pada orang lain. Maka pemilik syarikat itu, Kuwaiti itu, gembira dengan dia. 3 bulan naik pangkat jadi supervisor. 3 bulan lagi naik jadi branch manager. Tuan-tuan, dikatakan oleh tuan guru yang mengajar dalam Masjid Nabawi ni 9 bulan kemudian dia sudah menjadi konsultan partner kepada Kuwaiti itu, tuan-tuan. Dia minta 2,500, tahu berapa ribu gaji orang lebih kepadanya selepas itu. Ini cerita tuan-tuan. Cerita ni bagi motivasi kepada anak-anak kita, bagi kepada mereka galakan dan juga beri kepada mereka semangat, ajar mereka untuk istighfar. Ya, anak perempuan belum berkahwin, banyak istighfar sayang, banyakkan puasa istighfar, minta pada Allah. Ayah pun tak boleh nak bantu. Ayah boleh dah tanya pada orang, tapi kadang-kadang susah juga nak bertanya zaman sekarang tuan-tuan. Jadi istighfar membersihkan hati, memberi kepada kita banyak peluang-peluang yang kita tak nampak. Yang keempat tuan-tuan, kata Imam Ibrahim Khawas dan juga Yahya bin Mu'az dan Rumusan Imam Ghazali mengatakan kitab-kitab yang penting seperti Bidayatul Hidayah ni. Yang keempat, hendaklah engkau ini khala'ul batni, banyakkan perut ini kosong, makan secara sederhana. Kalau dapat puasa sunat 3 hari sebulan, sangat baik. Ya, jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, dalam hadis mengatakan bahawa kalau kita kena makan 1/3 makan, 1/3 air, 1/3 udara. Itulah yang terbaik kata Nabi SAW dalam ajaran Islam. Dan yang terakhir saya tuan-tuan untuk renungan kita pada malam ni, kata para ulama tasawuf dalam penjagaan hati, kepentingan untuk merawat hati, mengelakkan hati daripada ada sifat nifaq, dan yang paling bahaya kalau ada kekufuran dalam hati itu sehingga menjerumuskan orang itu kepada maksiat, macam cerita muazzin yang mati dalam keadaan kafir tadi. Hendaklah kita dalam hidup ni tuan-tuan, mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh ni bukan namanya saleh. Namanya saleh, orangnya saleh baguslah. Yang saleh dimaksudkan adalah orang yang iltizam dengan Islam. Dan kat masjid ni adalah tempatnya. Kan? Rapatkan diri kita dengan orang saleh. Orang saleh ni dia tak sempurna, dia bukan Nabi, dia ada kekurangan, betul. Macam diceritakan dahulu ada seorang tabi'in yang terkemuka namanya Abul Aswad Ad-Du'ali.
beliau ni punya jasa besar dalam Islam, iaitu dialah yang menandakan titik pada huruf-huruf Quran. Dulu Quran ni tak ada huruf, tuan, tak ada titik. So orang tidak boleh baca. Fatabayyanu ke fatathabbatu. Mereka salah baca kadang. Kerana tak ada titik. Boleh baca sa, boleh baca ta. Azan ya? Ke teruskan ke macam mana? SOP-nya macam mana? Jalan ke berhenti? Jalan. Baik. Ya? Maka Abul Aswad Ad-Du'ali ni seorang yang sangat mahir dalam bahasa Arab. Sayyidina Ali melantiknya menjadi Ketua Seusaha Kementerian Pendidikan pada masa itu. Bahasa ini dipermudah. Jawatannya tinggi. Ambil jadi Ketua Seusaha Kementerian Pendidikan. Macam Menteri Pendidikan. Kerana ilmunya, hebatnya, kefahamannya kepada Quran, kepada hadis. Aku nak menandakan Quran, tandakan huruf ta ke, sa ke, fa ke, qaf ke, tanda. Titik ni macam ni. Sayyidina Ali mengajar Abul Aswad Ad-Du'ali. Kerana melihat ramai orang ajam masuk Islam, mereka tak boleh baca Quran. Mereka tak boleh bezakan ta dengan ba, kan tidak titik. Walau bagaimanapun Abul Aswad Ad-Du'ali ni tuan-tuan terkemuka sebagai seorang yang sangat bakhil. Dia soleh tapi bakhil. Pak Haji tuan-tuan, kalau orang datang ke rumahnya, ada diceritakan dalam satu kisah yang menarik. Ada seorang Arab Badui datang ke rumahnya untuk belajar. Dia baru hidup, isteri itu masak, isteri Abul Aswad masak, tapi haram, dia tak bagi orang tu makan. Sampai orang Arab Badui itu membuat syair yang cantik, tapi Abul Aswad tepis syair itu, kata tak boleh makan, tak sempat makan, dia tak nak bagi orang tu makan. Dia adalah seorang yang saleh tapi sangat bakhil. Tuan faham maksud saya? So orang saleh ni kerana dia ada kelemahan. Kelemahan dia letak tepi, kebaikan dia ambil. Boleh tak macam tu? Kita datang masjid ni, ada orang berfikir macam ni, tapi dia orang baik, overall baik, tapi kat sini kelemahan, letak tepi kelemahan dia, kawan dengan dia. Macam tu cara kita bertindak dalam Islam. Ambil manfaat daripada orang, buang mudarat dia, letak tepi mudarat. Perkara-perkara tidak baik itu tak tepi. Kerana manusia ni bukan Nabi. Yang ada depan kita ni bukan Nabi. Dia berusaha jadi orang yang soleh, tapi dia ada kelemahan. Maka kelemahan itu kita put aside, ambil yang baik-baik. Kalau ini boleh kita amalkan, kita jadi orang yang kuat, tuan-tuan yang boleh kawan sekalian. Kita jadi masyarakat yang maju, orang boleh hormat pada kita. Kerana apa-apa yang berbeza pendapat, kita tak tepi. Yang baik kita ambil sesama. Inilah dia falsafah untuk kita jadi orang yang hebat, tuan-tuan, dalam kehidupan pada ini. Jadi orang-orang saleh ni ada keliling kita di kalangan cikgu, pegawai bomba, askar, polis. Dulu saya cerita pada tuan-tuan lah, cerita ni orang dah mati. Kalau orang dah mati ni kita boleh ceritakan kebaikannya, tapi orang yang hidup kita tak digalakkan cerita kebaikannya. Kerana orang masih hidup ini, dia belum tentu mati dengan husnul khatimah. Macam cerita Muazzin tadi, nampaknya baik tapi matinya buruk. Jadi orang-orang yang masih wujud di kalangan kita, kita tak boleh cerita sangat kelebihan-kelebihannya. Tapi kalau dia ahli ilmuwan, tak apa, kita cerita, dia orang alim, belajar dengan dia. Tapi jangan cerita melampau-lampau lah tuan-tuan. Oh fulan tu saya kenal dia, wuduk daripada subuh sampai isyak, dia tak pernah batal. Cerita ni exaggerate lah tuan-tuan, melampau-lampau, janganlah tuan-tuan. Cerita macam ni jangan bawa. Janganlah lebih sangat memuji orang. Tapi dalam ilmu kita kena sebut, kerana itu rujukan orang. Nampak tak? Ya? Faham maksud saya? Ya? Jadi masa saya belajar tu tuan-tuan, 30 tahun lalu, di masjid kami di Pantai Rombang, kami belajar bahasa Arab. Saya sekolah kat Ustaz Muhammad. Jadi malam pergi kelas tambahan, nak tambah bahasa Arab. Mengajar kami adalah Ustaz Muhammad Fuad bin Abdul bin Muhammad Alif, guru mengajar bahasa Arab kami. Dia duduk dekat daerah Tangga Batu, cikgu yang madrasah. Kami belajar bahasa Arab. Ada tak ramai lah dalam 6 orang. Ada seorang macam kita panggil siak masjid lah. Kerjanya buat air teh untuk kami dan belikan roti canai untuk anak-anak murid yang makan dengan gurunya. Maka dia raikan, kita mengajar pakcik, makan sendiri pakcik. Aku, kepala ni dah benak nak. Aku benak ni maknanya tak boleh nak belajar. Orang Melaka kan, ya, dah benak dah. Aku ni bagi kau makan. Dia duduk tuan-tuan, tunggu kita. Dia tutup masjid, sikit pun tak pernah cakap yang buruk. Pagi-pagi, dia lah yang pertama datang ke masjid untuk azan. Kalau imam tak ada, dia jadi imam. Kalau air melili, hujan dan sebagainya, hujan masuk, dia lap. Satu komen negatif pun tak ada tuan-tuan. Semua baik-baik cakap. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala.
Ajak pakcik, belajarlah pakcik sekali. Aku tak belajar anak, aku ni dah tua, kau je belajar dah lah. Tapi dia serve kita ke main ni tuan. Akhirnya pada hari dia meninggal dunia, ketika dia sakaratul maut, kami budak-budak Sultan Muhammad datang menziarahinya. Ya, orang baik, orang saleh macam tu. Saya sebut orang saleh tuan. Itulah orang yang saya pernah tengok dia ketika mati tuan. Dia mengucapkan syahadah itu penuh tuan. Tak pernah saya jumpa orang baca syahadah penuh. Saya dengar dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Komplit. Satu patah pun tak tinggal. Dan dengan kalimah itu dia meninggal dunia. Orang saleh, ilmunya tak tinggi. Dia bukan ada PhD pun. Dia kerja sebagai nelayan, kerja bantu masjid itu kerja sampingan. Pada masa itu 30 tahun lalu, allowance seorang imam di masjid pun setahun RM2. Tuan pengurusi ingat ke? 30 tahun lalu. Tak ingat Tak ingat, saya beritahu, saya orang Melaka tau. Pada masa itu allowance seorang tuan imam setahun dia bagi setahun sekali raya dia bagi adalah sebanyak RM100. Yalah, pada masa itu RM1 besar. Tapi RM1 setahun dia bagi setahun sekali. Pada masa itu alhamdulillah, selepas itu ada berbagai-bagai cadangan dan diperbaiki. Hari ini gaji imam dah meningkat dengan baik, alhamdulillah. Ya, di masa itu kalau gaji imam RM100 setahun, dia pergi dekat dengan raya. Siap tu berapa tuan-tuan? Setahun dia bagi berapa? Berapa? RM50 sahaja. Dia adakan majlis bagi pada hari raya, bulan puasa nak dekat raya, bagi RM50 setahun. Tapi kerjanya tak pernah mengkomen, tak pernah komplain, tak pernah soal apa-apa. Boleh buat alhamdulillah, tak boleh buat, boleh buat alhamdulillah. Dia boleh azan, boleh jadi imam, imam tak datang dia jadi imam, tak pernah komen apa-apa pun. Masjid kotor, dia bersihkan. Air hujan masuk, dia lap. Tai cicak, banyak tai cicak kan, bersihkan tai cicak pagi-pagi. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi carilah orang saleh. Kerana itu Imam Syafi'i berkata, "Uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man kana tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawiyan fil bida'ah." Imam Syafi'i berkata, aku suka kepada orang saleh walaupun aku bukan di kalangan mereka, dan aku benci kepada orang-orang yang ahli maksiat walaupun aku dengan mereka sama saja. Lalu Imam Ahmad mendengar kata-kata Imam Syafi'i itu. Imam Ahmad berkata, engkau adalah orang saleh dan kau sebahagian daripada mereka. Ya tuan-tuan, Imam Syafi'i ini sangat baik dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu anak muridnya. Setengah para ulama mengatakan mazhab Hanbali itu sebenarnya adalah serpihan daripada mazhab Syafi'i itu. Kerana Imam Ahmad belajar daripada Imam Syafi'i dan mendoakan untuk Imam Syafi'i. Anaknya bertanya, wahai ayahanda, kenapa ayah doa untuk Imam Syafi'i? Imam Ahmad berkata, wahai anakku, Imam Syafi'i itu ibarat matahari kepada dunia ini, ilmunya. Imam Syafi'i punya tawaduk, berkata pada Ahmad, anak muridnya, wahai Ahmad, engkau pakar hadis. Kalau aku bawa satu hadis itu tidak sahih, kau betulkan dia? Imam Syafi'i begitu tawaduk kepada anak-anak muridnya. Tuan, Imam Syafi'i pergi ziarah Imam Ahmad. Imam Ahmad sakit. Oleh kerana melihat Imam Ahmad sakit, Imam Syafi'i pun sakit. Kerana melihat orang dikasihinya sakit. Oleh kerana Imam Syafi'i pun sakit, Imam Ahmad risau nanti tidak ada orang nak mengajar yang alim macam Syafi'i itu. Maka Imam Ahmad berpura-pura pulih dari sakitnya dan pergi ziarah gurunya Imam Syafi'i bagi menunjukkan dia sudah sihat. Sebaik saja Imam Syafi'i melihat Imam Ahmad sihat, dia terus sihat daripada penyakitnya, tuan-tuan. Padahal Imam Ahmad itu berpura-pura sakit, berpura-pura sihat untuk menenangkan hati gurunya dan sahabatnya Imam Syafi'i. Maka mereka berkata seperti itu. Wahibbu salihin wa lastu minhum la'ali an anala bihim syafa'ah wa akrahu man kana tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawiyan fi bida'ah. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat ini dulu untuk renungan kita pada malam ni. Moga-moga ada manfaat pada perkongsian ini. Dan kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan ziarahlah ke bahagian buku yang disediakan di situ oleh sesahabat saya. Mereka ingin mengajak tuan-tuan baca. Jadilah orang baca, tuan-tuan. Datuk nenek moyang kita, orang Melaka ni adalah orang yang hebat. Mereka adalah saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang yang berkedudukan. Mereka orang mulia kerana mereka orang berilmu, tuan-tuan.
Kalau mereka tidak berilmu, tentulah tidak dibangun tamadun Melaka sebenarnya. Empayar Melaka itu dibangun ke atas ilmu dan juga ulama sebenarnya. Tun Perak itu seorang ulama sebenarnya. Jadi kita kena beri kesedaran di balik semula kepada ilmu. Maka mereka ada buat kempen di luar sana, tuan-tuan. Kempen memiliki kitab Hidayatul Hidayah dengan kitab Ensiklopedia Amalan Setahun. Ya, harga sebenarnya 100 lebih, tapi pada malam ni mereka bagi pada harga RM90 saja. Dua kitab ini kitab penjernihan hati, ini kitab amalan sepanjang tahun, kerana kita masuk tahun baru masih sekarang. Azamlah untuk buat perubahan dalam diri. Bacalah buku ni. Buku ni meletak kepada kita panduan-panduan amalan setahun yang ada dalam Islam, yang menjadi amalan Nabi SAW. Puasanya, Qurannya, ya, kerana tiap-tiap waktu tu punya barakah yang tertentu. Antara itu datuk nenek moyang kita kalau dimarah pada kita pun dia tidak cakap melainkan baik-baik. Azan, engkau tak tutup reban mana tadi nak habis ayam nenek dimakan usang, bertuah engkau dia. Dia cakap bertuah tu, padahal dimarah tu. Kenapa dia kata bertuah tuan? Kerana dia takut kalau cakap yang buruk, doa dia mustajab waktu itu. Maka tiap-tiap waktu punya kemustajabannya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali telah menyenaraikan waktu-waktu mustajab doa yang patut kita jaga, elakkan daripada bercakap yang buruk-buruk, utamanya pada anak-anak kita. Inilah buku tebal, namanya Ensiklopedia Amalan Setahun. Jadi kedua buku ni cuma harga RM90 saja, daripada harga 100 lebih. Nak menggalakkan tuan-tuan baca, jadikan di koleksi kat rumah kita, baca setiap hari, tak perlu guru pun. Ini adalah bahan-bahan bacaan tambahan untuk menjadi orang lebih baik. Terima kasih tuan-tuan sekali lagi atas jemputan tuan-tuan pada malam ni. Moga ada manfaat dalam perkongsian kita. Sekian, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته